Elemen pengurusan mempunyai 4 bahagian, iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan juga pengawasan. Menurut Kamus Dewan Bahasa, merancang itu ditakrifkan sebagai proses merencanakan ataupun mempersiapkan. Menurut beberapa buah buku pengurusan pula, definisi perancangan itu lebih luas skopnya. Antaranya, menurut buku pengurusan di Malaysia dalam perspektif Islam, karangan Azman Cik Nur, perancangan itu didefinisikan sebagai proses menentukan objektif yang dikehendaki dalam sesebuah pengurusan organisasi. Dengan adanya perancangan tersebut, pihak pengurusan dapat merangka strategi-strategi tindakan yang sesuai dan terbaik dengan mengambil kira faktor-faktor dalam organisasi dalam persekitaran luaran yang mempengaruhi kehidupan organisasi untuk mencapai objektif tersebut. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam kehidupan harian kita sendiri. Contohnya dalam menyiapkan assignment berkumpulan, kita harus merancang dahulu dengan ahli kumpulan untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan dalam menyiapkan tugasan tersebut. Elemen perancangan biasanya melibatkan perkara-perkara berikut seperti pengenalpastian sumber yang ada, penentuan matlamat atau objektif organisasi, penentuan garis panduan untuk mencapai objektif, jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai objektif, falsafah dan prinsip organisasi, dan keseluruhan kegiatan organisasi. Perancangan yang baik tidak akan berhasil jika tidak diorganisasikan. Pengorganisasian pula merupakan kesinambungan daripada perancangan. Pengorganisasian ataupun penyusunan merujuk kepada proses penentuan tenaga termasuk tenaga manusia supaya ianya dapat diurus dan disusun dengan rapi untuk mencapai sesuatu objektif organisasi. Menurut Sayyidina Ali, kebenaran yang tidak tersusun akan mengalahkan kepalsuan yang tersusun. Penyusunan sebagaimana yang dibahaskan oleh sarjana pengurusan biasanya melibatkan perkara-perkara berikut seperti menentukan tenaga kerja yang tertentu bagi satu tugas yang tertentu, mengenal pasti tenaga yang terlibat dan menentukan kesesuaian bakat, potensi serta kemampuan seseorang pekerja. Kepentingan penyusunan. Penyusunan merupakan proses yang penting. Di antara kepentingan penyusunan adalah seperti berikut. Yang pertama, tenaga dan sumber organisasi yang terhad dapat dimanfaatkan secara optimum. Yang kedua, warga organisasi akan disusun dan diberikan tugas secara tepat dan sesuai dengan kepakaran, pengalaman, kecenderungan, kemampuan serta potensi. Yang ketiga, memanfaatkan bakat dan potensi yang ada untuk keberhasilan matlamat organisasi. Yang keempat, dapat mengelakkan pembaziran. Yang kelima, mewujudkan penyelarasan. Yang keenam, dapat melakukan penambahbaikan. Dan yang ketujuh, memastikan matlamat serta objektif organisasi tercapai. Kepimpinan merupakan satu proses interaksi individu dengan ahli-ahli kumpulannya atau secara keseluruhannya individu dengan keseluruhan ahli kumpulannya. Dan setiap anggota yang terlibat dalam proses itu dianggap mempunyai peranan masing-masing bagi mencapai objektif sesuatu organisasi. Dan sebagai contoh, dalam menyiapkan assignment ataupun tugasan kumpulan, masing-masing mempunyai tanggungjawab masing-masing dan itu dipanggil sebagai kepimpinan. Untuk melaksanakan perancangan dan pengorganisasian, ianya memerlukan pengarahan,
Pengarahan ini berkaitan dengan fungsi kepimpinan dalam organisasi. Salah satu aspek penting disiplin dalam pengarahan ialah kepatuhan terhadap arahan yang diberikan. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengendalikannya menurut kitab Al-Quran dan juga As-Sunnah Rasulnya. Dan jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Pengarahan merupakan penggunaan kuasa dan mandat yang ada pada seseorang pemimpin. Ianya perlu digunakan secara berkesan. Kuasa merupakan unsur penting kepada pemimpin, seperti yang dihuraikan oleh Abdul Aziz Yusof pada tahun 2000. Kuasa memberi keistimewaan kepada pemimpin seperti: yang pertama, membolehkan pemimpin mengarahkan pekerjanya untuk melakukan tugas dan perubahan sebagaimana yang dikehendaki. Yang kedua, membolehkan pemimpin membuat keputusan terutamanya dalam menentukan siapakah yang layak untuk melakukan perubahan, apakah yang perlu diubah dan bagaimanakah perubahan perlu dilakukan. Dan yang ketiga, membolehkan pemimpin mengagihkan tugas dalam melaksanakan perubahan. Yang keempat, kuasa merupakan satu simbol atau penghormatan. Oleh itu, cadangan perubahan yang dilakukan akan lebih mudah diterima, dihormati dan disokong. Yang kelima, membolehkan pemimpin memberi idea baru dan meyakinkan pihak lain untuk menerima idea yang dikemukakan. Yang keenam, membolehkan pemimpin membuat justifikasi ke atas setiap perubahan yang disadangkan. Dan yang ketujuh, membolehkan pemimpin mempengaruhi individu tertentu atau kumpulan untuk memihak kepadanya apabila mengemukakan cadangan atau ingin melakukan perubahan. Pengawasan merupakan proses terakhir dalam menjayakan pengurusan dalam kehidupan seharian kita, dan peranan pengawasan ini sangat penting dalam kehidupan seharian kita kerana dengan pengawasan ia dapat menjayakan sesuatu organisasi, kepimpinan dan juga pengorganisasian. Menurut Azman Cik Omar, beliau mendefinisikan pengawasan ini sebagai satu kerja ataupun aktiviti supaya ianya berjalan dengan lancar sesuai apa yang dirancangkan. Dalil keperluan bagi pengawasan, maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, beramalah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara ghaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105.